Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini Ringkas TVS. Kerajaan Sarawak memperkenalkan sebanyak 7 inisiatif tambahan berjumlah RM141.7 juta bagi membantu usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, inisiatif tambahan di bawah bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 5.0 itu akan memberi manfaat kepada lebih 10,000 usahawan PKS di Sarawak. Antara inisiatif tambahan itu ialah tambahan RM50 juta di bawah skim kredit Mikro Sarawak, tambahan RM20 juta kepada RM2 juta yang sedia ada di bawah skim pinjaman industri kecil dan sederhana dan RM22 juta subsidi faedah bagi kemudahan pemulihan dan bantuan tersasar TRRF. Turut disediakan subsidi faedah pinjaman kewangan pelancongan penjana berjumlah RM2.5 juta, tambahan RM20 juta untuk program graduan ke arah keusahawanan, gerak dan usahawan teknikal dan vokasional USTEV. Awang Tengah dalam sidang media pada Khamis berkata selaras dengan dasar ekonomi digital, bantuan tambahan sebanyak RM20 juta bagi program Go Digital Sarawak dan RM2 juta bagi program latihan pemasaran digital. Berikutan penularan pandemik COVID-19, ramai usahawan menceburi perniagaan online yang berupaya menjana pendapatan. Sehubungan itu, YB Ketua Menteri telah pun bersetuju untuk menyediakan peruntukan sebanyak RM20 juta bagi pelaksanaan program ini. Bantuan ini Sementara itu, usahawan perusahaan kecil dan sederhana menyambut baik langkah tambahan itu. Bagi Muhammad Shukri Effendi, inisiatif tambahan itu sedikit sebanyak meringankan kos pembayaran sewa yang ditanggung. Terutamanya Kerajaan Negeri Sarawak lah amat membantu serba sedikit operasi kami orang lah semasa isu pandemik COVID-19 tu lah. Sedikit sebanyaknya membantu operasi menampung sedikit sebanyak kos yang perlu kita tampung lah. Mau tolong kami orang bayar setengah ke atau macam ke bila-bila kan ya tolong kami. Memang saya orang kasih terima kasih sama dia orang tu kerana ada tolong saya orang bah. Tengok cuma ada kosong cuma kurang pendapatan. Terima kasih berhenti lah. Cakap untuk peniaga tu balang sekarang mahal juga. Kami pun beli orang juga. Tapi itu kalau mun ada bila ada customer susah juga. Mun si mampu mak bayar lah. Semua macam tu bukan seorang aja, semua macam tu lah. Kerajaan Sarawak telah menyerahkan dana tambahan berjumlah RM2.5 juta kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Joseph Kuching. Pemangku pengerusi Jawatankuasa Tabung Pemulihan Blok Mill Hill SMK St. Joseph, Chris Chua berkata, dana tersebut bukan yang pertama kali diterimanya. Ia akan digunakan untuk projek membaik pulih Blok Mill Hill SMK St. Joseph Kuching. Total project cost is 5.5. We received 2.5 from the government this time, and earlier the government has given us another 1.5 million. So in total, we have received 4 million from the state government. Beliau menjelaskan projek berkenaan sudah giat dilaksanakan semenjak Ogos 2020 dan dijangka siap pada hujung bulan April 2021. Sementara itu, Uskup Agung Roman Katolik Kuching, Simon Poh berkata, dana ini merupakan sumbangan ikhlas daripada kerajaan negeri selepas pihaknya tidak mampu mengumpul dana yang secukupnya sepanjang tahun lepas. So now with this funding, we'll be able to complete the shell, the main restoration of the building, but still classrooms, we need chairs, tables, equipments and so on for our students. So I appeal to the Old Josephian boys and girls this time to continue to support and give in whatever you can in donations. Bertemu kembali.
Sebanyak RM300,000 telah diperuntukkan untuk Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Bau bagi membina pejabat dan Dewan Serbaguna. Perkara itu dimaklumkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembuk, Miro Simo. Miro berkata peruntukan projek transformasi luar bandar RTP itu akan memudahkan masyarakat untuk menjalankan sebarang aktiviti yang berfaedah. DBNA Bau katanya memberi tumpuan khusus kepada masyarakat Bidayuh dan berperanan untuk memberi impak positif kepada masyarakat tersebut, terutama dalam mendedahkan penduduk kepada fungsi kerajaan dalam pendidikan, peluang-peluang ekonomi serta faktor-faktor sosial yang melibatkan masyarakat Bidayuh. Kita consider macam Dewan Mini lah bila mana kita boleh mengadakan program-program seperti latihan, seminar dan sebagainya untuk masyarakat Bidayuh termasuk sekali di daerah Bau Amnya. Bagaimanapun beliau akui peruntukan itu tidak mencukupi dan dana tambahan akan diusahakan dari semasa ke semasa. Ujarnya lokasi di BNA Bau berdekatan dengan Dewan Suara Bau dan kerja-kerja pembinaan sudah pun bermula. Kapasitinya pula mampu menampung seramai 200 orang. Sebelum ini katanya DBNA Bau tidak mempunyai lokasi tetap bagi menjalankan aktiviti-aktiviti sosial. Bermula, kontraktor baru dilantik dan baru bermulalah dalam minggu ini. Dijangka siap pada Jun. Awal Jun 2021. Dalam 200 kapasiti, tetapi kita juga bangunan ini juga akan menempatkan pejabat DBNA Bau dan juga bilik mesyuarat lah. 3 lagi gelanggang futsal bakal dibina di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai tahun ini. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, projek tersebut dibina menggunakan dana program transformasi luar bandar RTP Adun Pantai Damai. Abdul Rahman berkata gelanggang futsal memberi manfaat kepada golongan belia untuk melahirkan generasi yang sihat. Ada kemudahan sukan seperti gelanggang futsal, sepak takraw, volleyball, netball dan sebagainya. Ini untuk manfaat masyarakat golongan belia, anak-anak muda yang ramai dapat di kawasan kita. Beliau melawat projek bina baharu gelanggang futsal Kampung Sungai Batu dan baik pulih gelanggang futsal Kampung Buntal pada Rabu dan mula dibina sejak 2016. Bermula pada tahun 2015 apabila projek Rural Transformation program ini dimulakan oleh Allahyarham mantan Penseri Adnan Satim, mantan Ketua Menteri kita. Di Dun Pantai Damai kita telah melaksanakan sebanyak 274 projek yang berkaitan rapat dengan keperluan masyarakat setempat. Berbagai bentuk projek. Selain pada kemudahan sukan, kita membina Dewan Masyarakat, jalan raya, sistem paparitan, serta rumah ibadah, surau, chapel dan pusat ekonomi wanita, JT, Pangkalan Puntun dan sebagainya. Menurutnya terdapat beberapa projek RTP mengalami kelewatan disebabkan keadaan cuaca dan pandemik COVID-19. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Odlin Ketani, salam hormat dan jumpa lagi.